Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bersama-sama pada pagi ini, alhamdulillah, dalam sesi tadabbur Quran, setiap muka surat satu hari satu muka surat. Alhamdulillah kepada semua penonton, kepada semua yang mengikuti siaran ini, kepada mereka yang masih lagi bersama-sama dengan saya, insya-Allah pada pagi ini, pada setiap pagi, setiap hari, pada setiap minggu, insya-Allah kita akan sampai telah sampai pada pagi ini, minta maafnya, pada muka surat 500 Al-Quran. Alhamdulillah, kita masih ada lagi di hadapan kita sebanyak 104 muka surat, insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama dalam juzuk yang ke-25, insya-Allah, penghujung juzuk yang ke-25, insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama di dalam surah Al-Jasiyah, insya-Allah, iaitu daripada ayat 14 sehingga ayat 22. Jadi pada pagi ini kita akan insya-Allah melihat, minta maaf kerana pada jam 6 pagi di sini keadaan semakin gelap dan matahari agak lambat muncul pada setiap hari, dan kemungkinan kita akan melambatkan sesi kita pada sesi-sesi tak berapa lama lagi akan datang ke insya-Allah pukul jam 6.10 insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan lihat hari ini insya-Allah 11 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 bersamaan dengan 27 November tahun 2020. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lillazina amanu yaghfiru lillazina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israila alkitab wal hukma wan nubuwah warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Jadi kita baca pada sehingga muka surat tersebut pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan lihat apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil pada setiap pagi daripada setiap muka surat ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perbicaraannya di dalam muka surat ini dengan membincangkan dengan satu arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi berkata kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini dimulakan dengan kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, lillazina amanu. Jadi Nabi Allah Taala menyuruh Nabi ini berkata kepada orang yang beriman yang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini apa? Iaitu yaghfiru. Yaghfiru sini bukan maknanya minta istighfar, tapi yaghfiru sini maknanya memberi kemaafan. Jadi ayat ini adalah disebutkan oleh ulama tafsir, iaitu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala supaya memberi kemaafan kepada orang-orang kafir yang mereka ini tidak mahu beriman. Jadi kadang-kadang kita ni marah kepada orang yang tak beriman, kadang-kadang kita ni macam nak bergaduh, macam mendoakan supaya mereka ni diazab dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi di sini supaya mereka ini, semua orang Islam ini, memberi kemaafan kepada orang kafir ni. Jadi kalau apa-apa kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir, segala azab, segala perkara-perkara yang menyakitkan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka supaya ampunkanlah, supaya tasaffuh dipanggil, iaitu memberi kemaafan kepada orang-orang ini yang la yarjuna ayyamallah. La yarju ni bukan maknanya tidak mengharapkan, tapi maksud ulama sebut inilah la yakhafun, iaitu mereka yang tidak takut kepada ayyamallah. Ayyamallah itu azab Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang akan berlaku kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala
kata sini ampun, bukan ampun, maksudnya maafkanlah mereka-mereka yang tidak beriman ini. Kenapa? Kenapa? Kerana liyajziya qauman bima kanu yaksibun, kerana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kaum bima kanu yaksibun dengan apa yang mereka usahakan, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini siapakah kauman di sini? Setengah ulama tafsir kata kauman di sini adalah orang yang beriman. Kemudian yaksibun iaitu apa yang telah mereka lakukan dalam keimanan mereka tu, dan ada menyebutkan iaitu maksud kat sini ialah orang kafir. Tapi apa pun maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalas. Bila Allah Taala akan membalas, Allah Taala tahu bila dia akan membalas, dengan waktunya, bagaimana dan sebagainya. Sebab setengah-setengah daripada orang yang beriman itu, mereka ini telah menjadi beriman selepas daripada itu, seperti Abu Sufyan sebelum daripada beliau meninggal dunia. Jadi insya-Allah Allah, kita ni, bagi kita ialah kita hanya kerja kita ialah menyampaikan Islam kepada manusia ini, dan terpulanglah kepada mereka sama ada mereka ini tidak menerima ataupun tidak menerima. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu adalah lebih tahu kenapa mereka ini beriman dan mereka tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ke sini, serahlah semua kepada Allah. Kenapa? Man amila salihan falinafsi. Allah Taala kata orang yang beramal soleh ni dia untuk siapa sebenarnya? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bila kita ni beriman maka dia akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap besar, Allah tetap taala, Allah tetap subhana, dia maha suci, dia tak cacat, dia tak kurang. Kalaulah semua makhluk ini tidak mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapakah yang akan yang akan ditimpa susah? Siapakah yang akan menghadapi kesusahan dan azab jika sekiranya mereka ini tidak beriman? Allah Subhanahu wa taala kata, iaitu apa? Waman asaa, siapa yang jahat, siapa yang melampaui batas, maka fa'alaiha, maka ke atasnya. Jadi kalau kita tengok sini kan, kalau kebaikan dia akan guna fali nafsih, tapi kalau kejahatan dia guna fa'ala nafsih. Maknanya ala tu makna satu benda yang tak bagus, ala ni satu benda yang tidak disukai. Kalau benda tu kita sukai, dia kata gunakan perkataan lam, iaitu li nafsih, fa'alaiha, li nafsih, fa'ala nafsiha, maknanya gitu, fa'ala nafsihim. Kemudian summa ila rabbikum turja'un, dan kemudian kamu ni beriman, kamu ni beramal soleh atas dunia ni, kamu ni ada yang jahat atas dunia ni, tapi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang boleh lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang boleh lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah maaf, insya-Allah nak betulkan kedudukan sikit. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata selepas daripada itu ialah apa? Walaqad ataina. Kita masuk kepada ayat seterusnya pada pagi ini, iaitu ayat yang menerangkan tentang Bani Israel. Sebagaimana yang kita telah sebutkan bahawa Bani Israel ini adalah merupakan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dan beri mereka ni banyak nikmat-nikmat kepada mereka di atas dunia ini. Ke atas dunia ini sebelum apa? Sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada Bani Israel. Apakah dia nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel tersebut? Minta maaf kursi tak betul. Okey. Jadi apakah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel tersebut? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kat sini, iaitu walaqad ataina Bani Israel. Yang pertama sekali ialah Alkitab. Alkitab sini artinya ialah kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan kemudian yang kedua, Allah Taala berikan al-hukma. Al-hukma ini ulama-ulama kata ialah kefahaman, al-fiqhu dan juga pemerintahan kepada mereka ni. Jadi maknanya mereka ni boleh memerintah, mereka ni boleh menggunakan Al-Quran tu, mereka boleh faham Al-Quran At-Taurah tu. Mereka dapat Taurat, mereka dapat kefahaman terhadap Taurat, dan kemudian mereka diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan pula itu apa iaitu selepas daripada itu diberikan pula al-nubuwah. Wan nubuwah tu artinya ialah apa? Kenabian.
Allah Ta'ala berikan pula kepada mereka ni kenabian. Jadi maksud sini apa? Kenabian, iaitu Allah Ta'ala berikan pula mereka ni mempunyai ramai rasul-rasul. Dan daripada, kalau kita nak katakan daripada bangsa-bangsa yang diberikan rasul-rasul yang sangat banyak ni ialah itulah iaitu apa ni, Bani Israel. Kalau ikutnya orang Arab sangat sikit mendapat rasul-rasul, tetapi Bani Israel mendapat rasul yang sangat banyak, mendapat bilangan yang sangat ramai. Jadi kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini Allah sebut memberikan kepada mereka ni iaitu apa? Yang pertama sekali Alkitab, yang kedua mereka yang ada Alkitab, kemudian mereka ni dapat Al-Hukmah, kemudian yang ketiganya mereka dapat nubuwah. Kemudian tu itu adalah untuk keakhiratan mereka. Itu untuk adalah mereka dengan apa ni yang Allah Taala berikan kepada mereka sebagai, kemudian Allah Taala beri pula kepada keduniaan mereka apa? Iaitu wa razaqnahum minat thayyibat. Allah Ta'ala beri pula kepada mereka ni at-tayyibat. Maknanya memberikan benda-benda yang baik kepada mereka. Al-manna, as-salwa, dan macam-macam benda yang mereka boleh lihat, iaitu terbelahnya laut dan sebagainya. Benda-benda itu semua adalah mereka boleh lihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kat sini kepada mereka itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka apa? Iaitu wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan kami telah lebihkan mereka ini, lebih makna tinggikan mereka ini, tinggikan kedudukan mereka ini fil alamin. Maksud fil alamin itu ialah di atas dunia ini sebelum daripada kedatangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, sejak daripada Nabi Yaqub alaihissalam yang digelar sebagai Israel. Isra tu maknanya ialah yang berjalan pada waktu malam. Il tu ialah Tuhan, dia kata. Jadi maknanya kalau yang berjalan pada waktu malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan ada yang kata makna Isra tu maknanya ialah hamba. Israel tu maknanya ialah Tuhan. Jadi makna hamba Tuhan. Dan macam-macam lah penafsiran ulama yang ulama berikan. Tapi sebagai kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada Bani Israel ini dengan macam-macam perkara. Dan Allah Taala yang hebat di sini telah lebihkan mereka, hebatkan mereka di atas apa? Di atas umat-umat yang lain pada sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Jadi sebab itulah kita tengok dalam surah Al-Baqarah, permulaan daripada surah Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mula menceritakan di mana surah Al-Baqarah ni turun, iaitu madani, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke Madinah. Dan surah Al-Baqarah pula diletakkan di awal dalam Al-Quran untuk mengatakan apa? Kandungan surah Al-Baqarah ni iaitu untuk mengatakan bahawa sebenarnya kepimpinan dunia ini sekarang ini telah dipindahkan daripada umat Bani Israel kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok bahawa Hawamim ini semuanya adalah surah-surah yang Makkiyah, iaitu yang turun di Mekah, dan kesemuanya adalah turun pada penghujung sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi kita boleh katakan seolah-olahnya begini, seolah-olahnya kita boleh katakan apa? Iaitu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempreparekan mindset kepada orang Islam semua supaya apa? Menunjukkan apa? Bahawa sebelum daripada kamu ini ialah Bani Israel yang Allah Ta'ala beri amanah kepada mereka, mengirimkan kepada mereka dengan kenabian yang banyak, dengan nabi-nabi yang ramai, dan kemudian Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini Alkitab, iaitu At-Taurah, dan kemudian Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini pula kerajaan-kerajaan, kuasa untuk memerintah atas dunia ni. Allah Ta'ala beri pula mereka ni kefahaman terhadap Taurat dan sebagainya. Tetapi mereka, dan kemudian Allah Ta'ala telah melebihkan mereka di atas alam ni. Kemudian tapi apa yang terjadi ialah mereka telah sesat, mereka telah menyeleweng, mereka telah membunuh nabi-nabi dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, preparelah, bersedialah kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sekarang akan menggantikan Bani Israel ini untuk memimpin dunia ini, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, untuk melaksanakan Islam di atas muka bumi ini. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada tu menyebutkan wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni semua benda,
Kemudian tu famakhtalafu, tapi apa yang terjadi ialah mereka ni bergaduh. Bergaduh apa? Iaitu berkhilaf. Iaitu apa? Ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni. Jadi yang disebutkan sini famakhtalafu sini, dan mereka itu tidaklah berbeza pendapat itu, tafsir jalan lain mengatakanlah ia berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel, di kalangan mereka ni ada yang menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada yang tidak menerima. Jadi mereka ni berkhilaf, berikhtilaf. Adakah khilaf mereka ni, perbezaan pendapat mereka ini di kalangan mereka ini berdasarkan kepada tidak pengetahuan, tidak tahu? Adakah kerana mereka ni jahil? Tidak. Allah Taala sebut kat sini ialah bukan mereka ni jahil. Allah Taala sebut sini ya illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Semua tu perbezaan pendapat mereka tu, berbeza-beza pendapat mereka tu, semua tu mereka dah tahu. Maknanya bukannya di atas kejahilan, tapi semua tu di atas pengetahuan. Maka tahu bahawa Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah benar, tapi mengapa mereka tidak mengikut juga, tak nak mengikut juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Taala sebut situ sebabnya adalah baghyan. Baghyan ini kalau ertinya ialah melampaui batas. Ertinya baghyan ni kalau perempuan tu, kalau perempuan perempuan yang jahat dipanggil perempuan baghi. Baghi itu maknanya ialah pelacur lah kalau kita kata dalam bahasanya kan. Jadi orang yang melampaui batas nama dia baghyan. Fa in bagat ihdahuma al-ukhra, sebagai contohnya kan. Ada satu ayat Allah Subhanahu taala sebutkan, kalaulah satu kumpulan itu, dua kumpulan muslim itu bergaduh, berdebat, maka kalau satu bahagian, satu kumpulan daripada mereka itu bagat, melampaui batas ke atas satu kumpulan yang lain, maka Allah Subhanahu taala sebutkan kat sini baghyan tu ialah maknanya sini lah hasadan. Kenapa? Mereka ni bukan tak tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul, tapi mereka itu adalah ada di kalangan mereka tidak mahu menerima. Kenapa? Kerana dengki. Mereka nak bahawa Nabi yang terakhir ini datang daripada golongan mereka, daripada Bani Israel. Dengan kejahatan mereka itu, dengan apa yang mereka lakukan terhadap apa yang telah diberi kepada mereka, mereka membunuh Nabi-Nabi dan sebagainya kan. Mereka tidak mengikuti Taurat dan sebagainya. Tiba-tiba mereka ni nak Nabi yang terakhir itu datang daripada kalangan mereka. Tak tahu, orang katalah tak tahu malu kan. Jadi Allah Subhanahu taala kata tak layanlah mereka ni. Akhirnya Allah Taala pindahkan daripada Bani Israel kepada bangsa Arab, iaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya mereka ni bukan tak tahu, tapi baghyan, kerana mereka ni hasad. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah Taala akan putuskan nanti pada hari akhirat ni apa yang telah mereka perselisihkan itu. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala pun mengalihkan orang Islam semua ni kepada apa, iaitu mereka sekarang hendaklah bersedia untuk menerima tanggungjawab yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik daripada Bani Israel itu. Allah sekarang sedang nak berikan kepada kamu wahai Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan kat sini ialah apa? Allah Taala kata kat sini iaitu summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad, ja'alnaka, ka situ ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami jadikan kamu ala syari'atin minal amri. Kamu ni ada syariat. Allah Taala beri syariat. Allah Taala beri undang-undang kepada kamu. Allah Taala tetapkan kamu ni ada undang-undangnya, ada syariatnya. Maknanya Allah Taala tak biarkan kita. Nabi Muhammad SAW bukanlah datang ni untuk mengajar sembahyang saja kan, untuk mengajar berpuasa saja, tetapi Allah Taala beri kepada kita ni ialah undang-undangnya, syariatnya untuk kita laksanakan. Jadi apa Allah Taala kata, undang-undang dah ada, Allah Taala dah turunkan semua kan, dah ceritakan semua apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya kan. Bukan dari segi ibadat saja, ibadat khusus saja kan, bukannya dari segi makanan saja halal dan haram, bukan dari segi perkahwinan saja kan, nak berkahwin mesti kena pejabat agama dan sebagainya, bukan itu saja, tetapi Allah Taala telah memberikan kepada kita syariat yang menyeluruh kan, yang merangkumi semua aspek kehidupan kita ni. Maka Allah Taala kata fattabi'ha, oleh kerana itu maka ikutlah dia, ikutlah syariat itu, jangan tak ikut syariat itu. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, jangan kamu ikut ahwa kehendak daripada pemikiran mereka sendiri, kehendak daripada hati mereka sendiri. Hati siapa? Orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya macam telah membuat kesimpulannya kat sini, iaitu apa? Ada dua saja jalan di atas kita, di depan kita, iaitu yang pertamanya ialah jalan syariat. Jalan syariat artinya apa? Kalau kita ikut syariat, ataupun jika sekiranya kita tak ikut syariat,
maka itu ertinya hawa. Hawa iaitu ahwa allazina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak tahu, orang yang tak faham, orang yang tidak mengetahui apa yang baik dan buruk. Jadi kita sekarang ni sebagai orang Islam, kita berdepan dengan antara dua. Sama ada kita ikut cara hukuman mereka, undang-undang mereka, peraturan mereka, kan, cara hidup mereka dan sebagainya, ataupun kita mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi terpulanglah kalau kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala, okey, alhamdulillah, masya-Allah, kan, itulah orang Islam yang sebenar. Tetapi kalau kita tak nak ikut apa yang diajar oleh Islam, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala katakan dari sini apa ni? Itu artinya apa? Kita mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu orang-orang yang tidak mereka tu tak tahu apa-apa pun. Manusia saja, kan, yang kecil saja, kan. Mereka ni tak kira datang daripada negara mana pun, warna kulit apa pun, universiti bagaimana pun, lulusan mereka hebat mana pun, kalau bercanggah dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya itu adalah datang daripada nafsu mereka sendiri yang bertentangan dengan syariat. Jadi sama ada syariat ataupun hawa nafsu. Jadi bainas syariah awil hawa, dua saja perkara yang ada atas dunia ni, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Jadi kalau kita nak ikut juga, kalau ada orang Islam ni yang nak ikut juga, nak ikut apa? Nak ikut juga apa yang orang kafir tu nak, Allah Taala sebutkan ke sini. Apa iaitu innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Mereka ni tak boleh menolong, tak boleh membantu. Tak boleh membantu apa? Tak boleh membantu apa-apa pun. Kalau kita ikut orang kafir ni, kalau kita ikut orang yang tidak beriman, kalau kita ikut orang-orang ahwak-ahwak ni, kan, mereka ini tidak dapat membantu kita walaupun sedikit pun. Kenapa? Kenapa mereka tak boleh bantu kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka sendiri pun tak boleh nak lawan. Mereka sendiri pun tak boleh nak jaga diri mereka. Macam mana kita nak bantu mereka di hari akhirat nanti? Jadi oleh kerana itulah, maka di atas dunia ni kita tak boleh melayan mereka, kehendak-kehendak mereka ni, kan. Sepatutnya dalam diri kita, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut apa yang dapat, apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya apa yang datang daripada datang daripada pemikiran orang-orang kafir ataupun hawa orang kafir itu. Kerana mereka ni tak dapat membantu kita pun bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Dan satu lagi hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita, iaitu apa? Orang-orang yang zalim ini, mereka ini awliya kepada sebahagian yang lain. Mereka sama-sama, mereka ni, orang-orang zalim ni sama-sama menolong, walaupun kita tengok mungkin agama mereka ni berbeza. Walaupun tapi disebutkan al-kuffar millatun wahidah. Kafir ni tak kira mereka ni agama apa, tak kira mereka ni Kristian ke, Yahudi ke dan sebagainya, mereka ni adalah awliya, penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka, kepada setengah daripada mereka ni, mereka sebenarnya walaupun nampak macam bergaduh, mungkin adalah setengah-setengah perkara mereka ni bergaduh, kan, tetapi sebenarnya mereka ni adalah awliya ni maknanya nusara, maknanya iaitu yang menolong di antara satu sama lain. Jadi itu hakikat yang kita mesti faham, walaupun kita tengok pergaduhan-pergaduhan, tapi orang zalim ini, mereka ini adalah sebahagian daripada mereka, sebahagian yang lain di atas dunia ini, tetapi di hari akhirat mereka ini akan adawah, mereka ini akan bergaduh, mereka akan bermusuh, akan mentuduh-menuduh di antara satu sama lain. Seterusnya Allah Ta'ala kata wallahu waliyyul muttaqin, sedangkan Allah itu adalah wali, pembantu, penolong kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ni sama ada nak jadi zalim ataupun nak jadi orang yang bertakwa. Haza basairun linnas, Allah Ta'ala kata, dan akhirnya ini semua, iaitu Al-Quran ini adalah basairun linnas. Basair ini daripada basirah. Basirah ni artinya ialah pandangan hati, apa yang dilihat oleh hati. Sebagaimana mata ni dia al-basar, dia boleh melihat juga, maka hati juga boleh melihat, memahami dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata Quran ini adalah basairul linnas wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Dia adalah menjadi nombor satu ialah basair, yang menampakkan kita mana buruk mana baik dan sebagainya, kan, mana betul mana salah, wa hudan, petunjuk, dan juga rahmat kepada orang-orang yang yakin, kepada orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haza, itu haza basar. Am hasiballazina jatarahus sayyiat. Am kat sini, am di sini artinya ialah artinya adakah. Ulama tafsir kata am maknanya, kalau ikut asalnya am tu maknanya atau, tapi makna di sini ialah istifham lil inkar, kata, iaitu satu persoalan untuk persoalan ingkari,
maknanya ialah maknanya tidak, maknanya nanti kan, iaitu kan sebenarnya tak, sebenarnya kan. Kalau ikutnya, adakah orang-orang yang ijtarahu ni ialah melakukan iktasabat maknanya melaksanakan, membuat satu benda-benda jahat. Daripada perkataan ini datanglah perkataan jarihah. Contohnya jarihah tu ialah anggota manusia apabila digunakan untuk melakukan apa-apa, jadi jarihah. Kalau dalam bahasa Arab juga dikatakan fulan jarihah, jarihah tu ahlihi. Jarihah tu itu apabila seseorang itu dia bekerja untuk mencari makan, mencari rezeki untuk family dia. Jadi orang Arab kata fulan jarihah li ahlihi, dia tu adalah bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Jadi jarihah sini ijtarahu maknanya iktasabat, iaitu orang yang berusaha. Jadi Allah SWT kata, adakah orang-orang yang berusaha kejahatan, melakukan kejahatan itu, an naj'alahum kallazina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Adakah nak kata sini orang-orang yang melakukan kejahatan, adakah mereka ni boleh sangka bahawa Allah Ta'ala akan samakan mereka itu dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang beramal dengan amalan yang soleh, orang yang beriman dan juga beramal soleh? Adakah mereka ni sama? Yang jahat dengan yang baik takkanlah sama. Allah Ta'ala kata sama, mahya wa mamat, hidup mereka ni, masa hidup atas dunia ni, selepas mati adakah sama? Mungkin hidup ni nampak mereka ni boleh buat apa-apa saja kan, betul lah kan, tetapi mati adakah sama? Mati tak, bila mati lain dah. Jadi akan adalah pemisahannya. Wamtazul yaum, pada hari kiamat ni kan dah berbeza kan. Jadi Allah SWT kata sa'a ma yahkumun, memang buruk sangat apa yang mereka tetapkan tu. Makna ketetapan mereka, hukum mereka itu mengatakan bahawa sama tu adalah satu benda yang sangat-sangat tak logik. Sa'a ma yahkumun, ini memang teruk sangat. Kemudian ayat yang terakhir pada hari ini, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi, Allah Ta'ala ciptakan langit, bumi ini bil haqqi, dengan hak, dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Dulu kita pernah sebut sikit tentang maksud kebenaran ini, ialah artinya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetapkan satu benda. Allah Ta'ala dah ada satu ketetapan dia. Ketetapan dia ialah begini, begini dan begini. Yang ni okey. Jadi kalaulah yang berlaku atas dunia ini ni menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan berjalan cantik. Kalau tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan berjalan cantik. Jadi mengikut ketetapan Allah itu, itulah nama dia Al-Haqqu. Kita mengikut Al-Haqqu, yang makna benar maknanya. Apa yang begitu, maka kita ikut begitu, maka itulah benar. Kalau apa yang sepatutnya begini tapi kita ikut begini, maka itulah tidak benar. Sebab apa? Dia tidak benar. Jadi dipanggil Al-Batil. Macam kita lah sepatutnya kan. Kalau kita batil ni, kalau kita semayang kata, kalau kita semayang tak ikut apa yang sepatutnya dibuat, maka nama ni batil. Kalau wuduk kita ada wuduk, tiba-tiba kita keluar angin dan sebagainya, maka itu adalah batal kita panggil. Maknanya batal tu apa? Maknanya tidak betul dengan apa yang sebenarnya. Jadi Al-Haqqu tu makna betul dengan apa yang sebenarnya. Allah Ta'ala tetapkan apa? Manusia ni sepatutnya begini, manusia sepatutnya mengikut begini. Kalau mereka tak ikut begini, itu nama dia batil. Jadi kalau mereka mengikut begini, itu nama Al-Haqqu. Jadi Al-Quran datang untuk menjelaskan mana dia Al-Haqqu ni. Jadi manusia sepatutnya ikut ikut apa? Al-Haqqu tu bukannya mengikut Al-Batil. Jadi yang lain daripada Quran itu adalah Al-Batil. Jadi Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan bumi ini bil haqqi, dengan satu ketetapannya yang mana sepatutnya manusia mesti ikut ketetapan itu. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dan Allah Ta'ala ciptakan itu adalah untuk membalas semua orang, semua yang bernyawa, semua nafsu, semua jiwa, bima kasabat, dengan apa yang telah mereka usahakan. Jadi atas dunia ni berusahalah, atas dunia kita bekerjalah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah ada ketetapan dia, yang mana kalau kita ikut ketetapan tu, maka Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Wahum la yuzlamun, dan Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi sesiapa pun atas dunia ni kan. Tidak ada orang yang akan dizalimi, semuanya adalah adil. Kalau mereka mengikut, maka Allah Ta'ala akan ambil kira, walaupun satu sen, walaupun satu second, walaupun satu atom, Allah Ta'ala semua ambil kira kan. Niat yang baik, perbuatan yang baik, walaupun sedikit, Allah Ta'ala akan beri. Perbuatan yang jahat, Allah Ta'ala akan ambil kira kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, pagi ni kita habis muka surat 500. InsyaAllah esok hari Sabtu kita akan sambung lagi muka surat 501 insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.